Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pembelajaran, dan insya-Allah buat kali ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca daripada surah Al-An'am ayat 138 hingga 142. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ambil Al-Quran dan buka ke halaman 146 ya, insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia walaupun di mana sahabat-sahabat dan teman-teman pecinta Al-Quran berada. Hari ini, tanggal hari ini iaitu 16 September pada tahun 1963, hari inilah negara Malaysia terbentuk. Sebelum itu ianya dikenali sebagai Tanah Melayu, yang waktu itu belum lagi disertai dengan Sabah dan Sarawak dan Singapura dan yang lain ya. Jadi insya-Allah mengenangkan kembali sejarah bagaimana negara yang tercinta ini terbentuk. Jadi marilah saya nak mengajak teman-teman sama-sama kita menjaga keharmonian supaya negara ini terus maju dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah firmankan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita mengharapkan negara ini menjadi negara yang makmur, yang mana rakyatnya hidup aman sentosa dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
Di kesempatan ini saya nak menyapa semua teman-teman yang bersama dengan saya walau di mana saja berada. Mungkin ada daripada Singapura, daripada Indonesia, Brunei dan juga Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan mungkin di luar negara, rakyat-rakyat Malaysia berada di luar negara. Jadi dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya doakan agar kita semua senantiasa dilindungi Allah dan ahli keluarga kita juga terpelihara daripada segala sebarang mara bahaya, dan semoga kehidupan kita dipermudahkan di dunia dan juga di akhirat, dan juga pembelajaran kita diberkati dan dipermudahkan Allah. Baik, sebelum kita nak mulakan pengajian, seperti biasa saya nak mengajak teman-teman, marilah kita menanamkan satu perasaan, satu pemikiran yang positif bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya mudah dan senang. Jadi boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran? Jom kita komen dahulu seorang sekali, ya, mudahnya mengaji Al-Quran, kerana kita nak tanamkan bahawa mengaji ini mudah. Kalau kita duk fikir negatif, ya, duk fikir susah dan payah, nanti proses pembelajaran kita akan menjadi payah dan susah. Jadi jom kita komen dahulu, serta saya nak ajak teman-teman, marilah kita memanjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semoga kita diberikan keberkatan, berkongsi ilmu yang bermanfaat dan diberikan pahala yang berganda. Jadi jom kita share dahulu. Yang mana yang tak tahu, Ustaz, button share kat mana ni? Tengok sebelah kiri bahagian bawah itu ada, dia tulis share di situ. Jom tekan dulu. Dan mungkin kita nak tag pasangan kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, supaya kita dapat bantu juga mereka meningkatkan kualiti pengajian bacaan Al-Quran. Baik, dah bersedia untuk kita mulakan? Jom kita lihat bacaan isti'azah. Tapi sebelum itu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, ya, untuk kita lebih memeriahkan pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, teman-teman yang dirahmati Allah, pastikan bacaan isti'azah itu, hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. Makhrajnya hamzah di pangkal kerongkong, ain di tengah kerongkong. Dibaca 2 harakat, zu di hujung lidah, bila dibacakan dengan nipis lafz jalalah 2 harakat. Himinasyaitan 2 harakat. Nirrajim. Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ayat 138 dari surah Al-An'am. Wa qalu, pastikan sahabat-sahabat, ya. Jadi diperhatikan qa makhrajnya di pangkal lidah. Kerana apa? Kerana kalau ada kita masih lagi keliru qa dengan kaf. Dia kerana apa? Makhrajnya duduk dekat-dekat. Khususnya bila dia baris bawah. Contohnya pada kita baca surah Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bunyi mustaqim. Sebab apa? Dia hampir, kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman, khaf makhrajnya di pangkal lidah. Ini lidah kita di pangkal belakang ini. Di depan dia sedikit huruf kaf. Jadi dia duduk dekat-dekat. Sebab itu kadang orang dia masih lagi keliru di antara kaf dengan qaf. Wa qaluha pangkal kerongkong. Zi di ujung lidah. Zihi. Ini juga ha, ya teman-teman. Ini ha juga. Ini ditulis kalau dia berada di awal kalimah. Ini ditulis kalau dia berada di akhir kalimah dan huruf sebelumnya itu tidak boleh bersambung. Tidak boleh bersambung. Dan ini ditulis bila dia berada di tengah kalimah. Jadi ketiga-tiga cara tulisan ini berbeza tetapi merupakan huruf yang sama. Ini di awal kalimah, ini di tengah kalimah, ini di akhir kalimah dengan huruf yang tak boleh bersambung dengannya. Kalau huruf yang boleh bersambung, dia tulis macam lain. Nanti insya-Allah kalau jumpa contoh saya tunjukkan. Hazihi. Di sini maksilah tawilah dibacakan 4 atau 5 harakat. An izhar halqi. Sahabat-sahabat, mungkin ada yang nak tolong tulis, ya, poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Di sini hukum izhar halqi. Apa maksudnya? Jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Bunyi saja an. Terus masuk a di tengah lidah, di tengah kerongkong 2 harakat. Mu, di sini hukum idgham bi gunnah. Asalnya an'amun.
Mim tanwin di depan bunyi mun. Tapi bila datang waw jadi hukum idgham bi gunnah. Jadi hukum idgham bi gunnah. Jadi kena masuk beserta dengung. Jadi mu. Jangan baca mun lagi lah. Jadi baca an'amu wa haur. Di sini jadi pedas. Haur. Jangan baca har. Itu salah ya. Ra di sini jadi tebal. Wa harsun. Di sini hukum izhar halqi. Kalau boleh saya nak bagi tahu teman-teman perbezaannya pada huruf tanwin di depan. Sahabat-sahabat perhatikan. Tanwin ini dia tulis macam 69 dhammatain. Manakala di sini dia tulis macam 99. Ya, di sini hukum izhar halqi, di sini hukum idgham bila gunnah. Kedua-duanya baris dua di depan. Kedua-duanya dhammatain. Tetapi cara tulisan yang berbeza nak bagi tahu kita bahawa ini hukum yang berbeza. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Selepas huruf tanwin yang ditulis macam 69 ini, kalau dhammatain, dia pasti datang salah satu daripada 6 huruf. Huruf yang daripada makhraj kerongkong ini. Sebab itu namanya izhar halqi. Halqum. Daripada perkataan kerongkong ini, ada 6 huruf. Bawah sekali, pangkalnya huruf hamzah dan ha. Di tengahnya huruf ha dan ain. Di atasnya, di hujung kerongkong ini, huruf kha dan huruf ghain. Jadi itulah 6 huruf izhar halqi. Jadi di sini jangan dipanjangkan, jelaskan saja. Wa harsun di hujung lidah. Sun sempurna saja terus masuk. Hij. Di sini ha baris bawah, ha pedas bertemu dengan jim. Jim merupakan huruf qalqalah. Kalau ada salah satu daripada 5 huruf ini, iaitu ba, jim, dal, qaf dan juga ta yang ada tanda mati asli. Ini dipanggil tanda sukun asli. Hukumnya qalqalah sughra. Diberikan lantunan hijrul. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Di sini hukum idgham bila gunnah. Asalnya run, ra tanwin di depan bunyi run. Tapi bila datang lam, masuk tanpa dengung. Jadi hijrul. Dia tak jadi hijrun dah. Kalau hijrun jadi wajah izhar. Di sini kena baca dengan wajah izhar, kena baca dengan wajah idgham bila gunnah. Hijrul la yata. Baik, sekali lagi di sini huruf ta merupakan huruf qalqalah. Saya bagi tahu tadi ba, jim, dal, qaf dan juga ta, 5 huruf pantulan. Baik, cumanya beza ialah qaf dan ta bila kita berikan pantulan kita bulatkan mulut. Yatta, yatta. Kita tak pepeskan jadi yatta, yatta. Tak betul. Yang betulnya yatta. Manakala huruf jim kita pepeskan mulut. Hij. Kita tak bulatkan jadi hij. Itu tak betul. Di sini ba, jim dan dal pepeskan, qaf dan juga ta bulatkan. Yat'amuha. Tengah kerongkong ni. Muha. Di pangkal kerongkong 4 atau 5 harakat. Illa. Kita baca illa, jangan baca illa. Hamzah baris bawah bunyi i, bukan bunyi a. Jadi bacanya illa man. Di sini nun mati bertemu nun. Idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Jadi kita baca man nasya, baru nasya. Jangan baca man nasya, itu tak sempurna harakatnya. Dia mestilah 2 harakat. Illa man nasya'u bi za'mihim. Him. Ha baris bawah bertemu mim yang bertanda mati, hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi juga jangan dipanjangkan. Bagi teman-teman yang tak ingat nama, tengok ada tak tanda mati di atas mim. Kalau ada, jangan panjang. Sempurnakan saja. Dan bunyinya him, bukan him. Jangan baca biza'mihim, tapi bacalah dengan biza'mihim. Kerana ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Ya? Jadi itulah di antara tempat-tempat yang selalu diberikan ataupun dilakukan kesalahan. Walaupun kesalahan itu bukan kesalahan yang besar, tetapi kesalahan tetap merupakan kesalahan. Ya, jadi kalau bolehnya diperbaiki. Biza'mihim wa an'amun. An, nun mati bertemu ain, huruf daripada halqum, izhar halqi. Mun, tanwin bertemu ha, juga izhar halqi. Jangan dipanjangkan. Wa an'amun hurrimat. Ada bunyi angin itu. Mat, bunyi hamas itu.
Dhu makhrajnya di depan lidah itu dibulatkan. Zuhuruha wa an'amul. Di sini idgham bila gunnah sama macam ni. Tanwin bertemu lam. Asalnya wa an'amun, tapi bila datang lam jadi wa an'amul. La di hujung lidah. La yadhkurunas. Nun bari atas. Terus naik di atas sin yang bertanda mati. Yadhkurunasmallah. Dijadikan tebal. Lafz jalalah ini. Dibaca dengan tebal 2 harakat. Hi alaihaf. Ha bari atas. Terus naik di atas fa. Tira. 4 atau 5 harakat. Kemudian an idhar halqi. Tanwin bertemu ain. Jangan dipanjangkan. Sempurna saja bunyi. An terus masuk alaih. Baik. Kalau tadi saya bagi tahu ha tadi macam ni ditulis bila berada di awal kalimah. Macam ni dia ditulis dengan huruf yang boleh bersambung. Baik. Lihat ini di awal, ini di tengah, ha, ini di akhir dengan huruf yang boleh bersambung. Kalau dengan huruf yang tak boleh bersambung, dia tulis macam ni. Yang tadi saya tunjukkan ini. Ha. Huruf zal selepasnya tak boleh bersambung dengan mana-mana huruf, jadi dia tulis begini. Ini ha bagi huruf di akhir dengan yang tak boleh bersambung. Manakala yang ini dia tulis dengan huruf yang boleh bersambung. Baik. Kemudian ini juga ha dengan huruf yang boleh bersambung. Ada jim kecil, waqaf jaiz di situ. Boleh waqaf, boleh teruskan. Kalau kita waqaf jadi alaih. Kalau kita nak sambung jadi alaihi sayajzihim. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang akan pilih untuk waqaf di sini dan terus ibtidak pada sayajzihim. Sayaj, huruf jim, qalqalah. Jangan lupa berikan lantunan di sini. Zihim. Di sini hukum ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Berbeza dengan hukum izhar syafawi, mim matinya diberikan tanda mati, tetapi ikhfa syafawi, mim matinya kosong, tidak bertanda. Jadi kalau jumpa mim mati yang kosong, jangan lupa. Kalau jumpa ba, hukumnya ikhfa syafawi, dibacakan dengan 2 harakat. Jangan tak cukup. Jangan baca sayajzihim bima. Tak betul. Yang betulnya sayajzihim bima. Baru masuk bima. Kanu. Ma, ka dan juga nu tu masing-masingnya 2 harakat. Yaftarun. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Run, ujung baru masuk nun. Jangan masuk nun awal jadi run. Panjang dah okey tapi bunyinya tak betul. Ataupun tak dicukupkan. Yaftarun, itu juga salah. Yang betulnya yaftarun. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayatnya agak sedikit panjang, jadi saya akan pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Jadi sekurang-kurangnya sahabat-sahabat dapat belajar bagaimana untuk waqaf dan ibtidak pada ayat yang panjang. Kita dengarkan. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha' la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه
sayajzihim bima kanu yaftarun. Baik, alhamdulillah. So far macam mana? Boleh ikut? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat dan ada sesuatu yang dipelajari, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Dan yang baru bersama dengan kita, saya merayu dan memohon teman-teman, jom kita panjang-panjangkan ilmu Allah ini dengan kita menekan button share, agar kita juga dapat bantu pasangan kita, ahli keluarga dan kawan-kawan dalam Facebook kita, dalam akaun kita, insya-Allah. Kemudian bila mereka belajar dan beramal, kita juga turut mendapat pahala, insya-Allah, tanpa mengurangkan pahala mereka yang beramal tersebut. Baik, boleh kita teruskan ayat yang seterusnya. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa qalu ma fi butu. Butu bukan butu. Kalau tu jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Ta, ti, tu. Butu. Dua harakat. Ni hadhil. Ha. Pangkal kerongkong. Zi di hujung lidah. Zihil. Ha baris bawah bertemu lam. Yang bertanda mati. Di sini hukum alif lam qamar ya. An'ami kha. Kha makhrajnya di hujung kerongkong. Kha. Lisatul. Di sini hukumnya idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam. Asalnya khalisatun. Tapi bila datang lam, masuk tanpa dengung. Khalisatul lidhukurina. Ri di sini jadi nipis. Wa muharramun. Idhar halqi. Sempurnakan saja. Ala azwajina. Kemudian di sini ada waqaf sili. Afdal diteruskan. Tapi kalau teman-teman tak sampai nafas, berhenti dan ibtidak pada wa i. Jadi hukum idgham bi gunnah di sini. Asalnya wa in. Tapi bila datang ya, masuk beserta dengung. Jadi wa iyyakum. Baik. Di sini juga mungkin ada yang pelik rasa ustaz kenapa baca yakum sedangkan kaf baris depan bertemu nun bunyi kun. Tapi ingat ya, di sini hukum idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Kalau jumpa nun mati yang tidak bertanda, nampak tak nun mati ni tak bertanda. Kalau nun mati yang bertanda mati itu hukum izhar halqi, ya. Kalau nun mati yang kosong datang selepasnya salah satu daripada 4 huruf ini, iaitu huruf ya, waw, mim ataupun nun. Saya ulang, ya, waw, mim atau nun, 4 huruf tersebut, maka bacalah dengan masuk beserta dengung, yakni idgham bi gunnah dengan kadar 2 harakat. Yakum, terus masuk dengan dengung 2 harakat. Maitatan, di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya maitatan, tapi bila datang fa disamarkan. Itulah maksudnya ikhfa, disamarkan dengan kadar 2 harakat. Bacanya maitatan fahum, baru masuk fahum. Dan bila sampai saja hum izhar syafawi, mim mati yang ada tanda mati jangan dipanjangkan. Terus masuk fihi syuraka. Kalau waqaf hamzah itu diberikan tanda mati mendatang. Kalau waqaf hamzah itu ada baris dhammah. Kemudian sayajzihim. Sayaj ada qalqalah di sini, jim. Zihim wasfahum. Was bukan was. Kalau baca was seakan-akan waw baris atas bertemu sin. Sekarang ni waw baris atas bertemu sad yang bertanda sukun. Wasfahum. Hum bukan hum. Jangan baca dengan H-O-M, tapi bacalah dengan H-U-M. Kerana ha baris dhammah bunyinya hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum. Kemudian ada waqaf jaiz. Sekali lagi kita teruskan. Innahu. Di sini wajibul gunnah. Teman-teman yang tak ingat, ustaz susahlah kami nak ingat wajibul gunnah. Jangan bimbang. Kalau tak ingat nama hukum tersebut, tengok ada tak tanda sabdu. Kalau ada tanda sabdu di atas huruf nun ataupun di atas huruf mim, bacalah dengan dengung 2 harakat. Hukumnya wajibul gunnah. Innahu, baru masuk lahu. Jangan kita baca innahu, innahu, itu salah ya. Innahu haki, habdas, hakimun, izhar halqi. Alim, lim, ujung baru masuk mim. Dan mim itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Jangan masuk awal jadi alim. Tak betul. Dia kena alim. Last kali baru sampai ke mim. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Alhamdulillah, baru kita berhenti. So far macam mana? So far so good ataupun so far so good? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa untuk menekan button share, khususnya yang baru bersama dengan kita ya. Baik, sebelum kita nak meneruskan bacaan ayat seterusnya, marilah sama-sama sebelum saya terlupa, kita niatkan bacaan Al-Quran kita hari ini. Jika Allah menerimanya sebagai amal yang soleh, moga-moga pahalanya juga dikirimkan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Mungkin ada teman-teman yang nak tulis nama ibu dan ayahnya, dan diharapkan kawan-kawan yang lain ya, tolong amin-aminkan insya-Allah, supaya kita juga diberikan keberkatan. Mungkin hidup kita jadi berkat, jadi baik hari ini adalah dengan berkat daripada doa ibu dan ayah kita. Jadi oleh itu jangan lupa sesekali untuk kita juga mendoakan ibu dan ayah kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh, dan semoga Allah memberikan kita anak-anak yang soleh. Baik, jom kita teruskan ayat yang seterusnya. Qad, huruf dal, ada pantulan ya, qalqalah. Jangan baca qad khasira, tapi baca qad khasira. Qad ada lantunan itu, dan bila dal pepeskan mulut, jangan bulatkan jadi qad, itu tak betul. Dia kena qad. Qad khasira alladhi, zi di hujung lidah. Naqatalu, 4 atau 5 harakat. Au, muncungkan mulut. Auladahum, hum bunyi sempurna terus masuk. Safahan, di sini hukum iqlab, asalnya safahan, tanwin di atas 2 ya, han. Tapi bila datang ba, sahabat-sahabat perhatikan perbezaannya dan cara tulisan di dalam Al-Quran Nasam Usmani. Pada hukum iqlab, baris 2 tidak ditulis 2, tetapi ditulis 1 baris saja, tetapi juga ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Jadi itu menandakan sebenarnya itu adalah baris 2, baris tanwin. Datang ba. Jadi cara bacaannya daripada safahan, bunyi nun tukar kepada bunyi mim jadi safaham, tetapi dibacakan dengan 2 harakat. Safaham bi ghairi ilmin, idgham bi gunnah. Asalnya ilmin, datang waw masuk beserta dengung 2 harakat. Ilmin wa harramu, ha pedas. Wa harramu ma razaqahumullah, dibacakan dengan tebal lafz jalalah ini. Huftira, 4 atau 5 harakat. An, idhar alqi, sempurna saja an terus masuk. Alallah, dan lafz jalalah itu dibacakan dengan tebal. Dan bila kita pilih untuk waqaf di sini, pastikan waqaf tidak kurang dari 2 harakat. Jangan kita waqaf dengan alallah, itu tak sempurna ya. Kemudian mestilah kita waqaf dengan alallah, baru berhenti. Di sini waqaf jaiz. Kalau kita nak wasal pun boleh. Kalau nak wasal, ha itu dia ada baris sendiri. Alallahi qad, itu kalau nak sambung. Baik, kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada qad dhallu, ada lantunan ya, dal merupakan qalqalah. Qad dhallu wa ma kanu ha besar, mafrahnya di bawah, di pangkal kerongkong ini. Muhtadin, urujung baru masuk nun, ma'arid li sukun di situ, kurang-kurangnya 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat.
Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Baru berhenti. Okey, santai-santai ya teman-teman, jangan tension ya. Siapa nak minum air, silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan. Yang penting muka mesti senyum dan jangan lari. Kita teruskan insya-Allah. Kita nak masuk pada bacaan ayat seterusnya. Sebelum itu sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Bersempena dengan hari istimewa ini, saya nak mengajak teman-teman, marilah kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita baca balik ya sama-sama daripada awal ayat 138 hingga 142. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu, dan insya-Allah bagi teman-teman yang merasakan nak belajar balik, ustaz saya nak betulkan balik makhraj huruf saya nak peringatkan kembali hukum-hukum tajwid dan sebagainya, jangan ke mana-mana. Saya akan bagi tahu di akhir nanti bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid ke rumah anda. Untuk mendapatkan semua itu, insya-Allah di akhir nanti saya kongsikan. Wa huwallazi, wa bari atas naik di atas lam yang bersabdu. Zi di hujung lidah dibaca 4 atau 5 harakat. Irfa hakiki dibacakan dengan samar di sini. Nak kata nun pun tidak, shin pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Sya'ajan, dengungkan jan 2 harakat. Na 2 harakat. Tim idgham bi gunnah. Asalnya tin, tapi bila datang mim terus masuk jadi tim dengan kadar dengung 2 harakat. Tim ma'rusyatin. Di sini idgham bi gunnah juga, tapi tanwin bertemu waw. Asalnya syatin jadi syatin. Kemudian barulah wa ghaira ma'rusyatin. Sekali lagi idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw, masuk beserta dengung 2 harakat. Wan, dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Nakhla wazzar, waw bari atas naik di atas zai yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Wazzar'a mukhtalifan, fan idhar halqi, bunyi saja fan, tanwin bertemu hamzah, jangan dipanjangkan. Terus masuk ukuluhu wazzaituna warrum, dengungkan 2 harakat di sini, wajibul gunnah. Warrummana mutasyabihan, idgham bi gunnah. Asalnya mutasyabihan, tapi bila datang waw masuk beserta dengung. Bihan wa ghaira mutasyabih. Dan bila kita waqaf di sini, ha yang baris 2 ni jadi ditukarkan kepada tanda mati mendatang. Jadi kita datangkan tanda mati, tapi jangan pula ambil liquid paper pi padam pula. Di sini jangan padam ya. Ini kita sebab itu namanya mati mendatang. Kita datangkan dalam fikiran kita ajalah. Mutasyabih. Kemudian kulumi dibacakan sama di sini, ikhfa hakiki 2 harakat. Sa di hujung lidah. Samarihi dibaca 4 atau 5 harakat, maksilah tawilah. Iza di hujung lidah 4 atau 5 harakat. As juga hujung lidah, tapi sa dengan zal ini, sa kita keluarkan lebih lagi. Asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Sama juga di sini, ha-nya diberikan tanda mati mendatang. Wala tusrifu, ri jadi nipis, jangan baca rifu, itu tebal, salah ya. Di sini ra baris bawahnya dibacakan dengan nipis. Kemudian ada waqaf jaiz di sini,
Kita ibtidak pada innahu, innahu, wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Jangan pula baca innahu, innahu, itu tak betul ya. Hu dibacakan juga dengan 2 harakat. La yuhibbul, ba baris depan naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati dan dibunyikan. Yuhibbul musrifin. Baik, kita dengarkan ayat ini. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Alhamdulillah. So far macam mana? Boleh ikut ya? Kalau boleh saya tahu teman-teman yang bersama dengan saya ini daripada mana? Ada tak daripada Semenanjung Malaysia, negeri mana? Ataupun Sabah, Sarawak, ataupun Singapura, Brunei, ataupun Indonesia? Kalau ada, munculkan diri anda. Kalau boleh saya tahu kawasan mana? Saya lahir di Batu 16 Padang Lumat, Kedah. Tetapi membesar di Felda Bukit Tangga, Kedah. Dekat sempadan dengan Bukit Kayu Hitam sana. Dan Alhamdulillah diberikan kemudahan. Alhamdulillah saya membuka Fatihah Learning Center ini, pusat pengajian Al-Quran ini, dan hari ini kita bertemu untuk sama-sama mengaji Al-Quran. Semua ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun daripada mana kita berada, tapi Allah telah menyatukan kita. Kerana apa? Tidak ada lain dan tidak bukan kerana kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Allah menyatukan hati-hati kita, dan saya doakan semoga kita semua disatukan kembali dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, seandainya kita tidak dapat bertentang mata di dunia ini, saya harapkan nanti kita dipertemukan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Ayat yang terakhir. InsyaAllah sekejap lagi kita baca balik sama-sama ya. Kita lihat ayatnya. Wa minal an'am, nun baris atas naik di atas lam ya, alif lam qamariyah, kemudian an izhar halqi, sempurnakan. An'ami hamu, ha pedas. Mihamu, jangan baca mihamu jadi ha simpul. Di sini ha pedas. Mihamu latau, asalnya latan, tapi bila datang waw masuk beserta dengung, idgham bi gunnah, 2 harakat. Jadi latau wa farsha, rohnya jadi tebal. Jangan baca farsha, farsha tak betul, dia kena baca farsha. Dan syan, tanwin di atas 2, jadi ma'iwat bila kita waqaf. Jadi baca dengan 1 baris 2 harakat. Kemudian ibtidak pada kulu mimma, mim itu didengungkan 2 harakat wajibul gunnah, ma 2 harakat. Razaqakumullah, dibacakan lafz jalalah dengan tebal 2 harakat. Huwa la tattabi'u, ain 2 harakat. Khutuwatis syaitan, jadi ta baris bawah naik di atas shin. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Kemudian diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Jangan kita waqaf dengan khutuwatis syaitan. Tak betul ya, mestilah syaitan, ujung baru masuk nun.
Kemudian innahu, wajibul gunnah dengarkan 2 harakat di situ. Hu juga 2 harakat. Lakum idhar syafawi. Ini jangan baca 2 harakat. Di sini sempurna saja kum terus masuk adu, tekankan waw bersabdu. Adum. Di sini asalnya waw tanwin di depan bunyi wun, tapi bila datang mim jadi idgham bi gunnah, masuk beserta dengung jadi wum, 2 harakat. Mubin, dan diwaqafkan dengan ma'ari li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayat ini. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau tadi kita dah lihat satu persatu, jadi sekarang ni saya nak ajak, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 138 hingga 142 di muka surat 146. Dah bersedia? Diharapkan semua dah bersedia. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Siapa nak minum air, silakan minum air. Dan insya-Allah setelah habis kita baca nanti, saya akan bagikan macam mana teman-teman dapat kami bantu untuk belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu dengan cara lebih mudah dan lebih tersusun, dengan kami kirimkan buku asas dan buku tajwid, ya. Jadi kalau nak dapatkan kedua-duanya tersebut, tunggu sehingga akhir bacaan. Dah bersedia, ya? Kalau dah bersedia, sebelum kita teruskan bacaan, sekali lagi saya menyeru dan mengajak teman-teman, jom kita tekan button share dahulu, sebelum kita mulakan bacaan. Baik, insya-Allah kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم
أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا ما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman ya. Mohon maaf ada sedikit batuk di akhir bacaan ayat kita tadi itu. Diharapkan ala kulli hal sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar saja tadi. Jadi insya-Allah bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, kita jumpa esok hari seperti biasa jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Diharapkan teman-teman dapat reservekan waktu yang saya bagi tahu tadi itu untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang waktu lain teruskanlah nak buat kerja rumah, kerja urusan keluarga ataupun urusan kerja yang lain ya. Jadi waktu yang saya bagi tahu tadi itu cuba kita reservekan untuk kita sama-sama khatam Al-Quran. InsyaAllah kita belajar satu hari satu muka surat. Yang belum lagi like page Fatihah, boleh like page Fatihah insyaAllah untuk mendapat notifikasi daripada setiap kali kita membuatkan rancangan secara langsung insyaAllah. Baik, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, selain daripada mengikuti live yang kita berikan setiap hari ini, saya nak mengajak teman-teman untuk menjadi ahli cepat Quran, kerana bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kita berikan beberapa keistimewaan tambahan. Antaranya, kita akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan terus ke rumah anda. Bukan e-book tetapi buku secara fizikal. Ya, dan tidak cukup dengan itu, kita telah rakamkan buku asas dan tajwid ini. Ada hampir 200 video rakaman yang boleh diakses melalui aplikasi Cepat Quran dan juga melalui Facebook Close Group Cepat Quran yang kita bina khusus untuk ahli Cepat Quran. Jadi oleh itu, jangan bertangguh lagi, marilah bersama kami untuk menjadi ahli Cepat Quran. Dan saya berikan juga 3 bonus tambahan. Yang pertama, kita berikan e-book ringkasan asas tajwid. Kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk. Di sana ada hampir lebih dari 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 video buku asas dan tajwid, ahli Cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan atau nak memperdengarkan bacaan, walau di mana sahaja berada, sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia, walaupun di
penjuru dunia mana, asalkan ada internet, insya-Allah kita boleh buat appointment, kita boleh buat video call untuk kita pendengarkan bacaan dan memperbetulkan. Dan jika sahabat-sahabat ada persoalan, boleh juga diajukan, insya-Allah. Jadi itulah 3 bonus yang kita berikan. Kita beri e-book, rakaman Al-Quran, dan juga kita berikan konsultasi selain daripada kita hantarkan 2 buah buku ke rumah anda serta rakaman 2 buah buku tersebut. Jadi yang mana yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran, ada 3 cara untuk mendaftar. Pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi, insya-Allah boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan reply, akan balas. Di sana ada satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, nanti boleh komunikasi dengan admin kami dan tanya bagaimana untuk mendaftar. Dan nanti kami akan minta alamat anda untuk kami postkan buku itu ke rumah anda, insyaAllah. Dan yang keduanya, sahabat-sahabat boleh print screen nombor ini, nombor yang tertera tersebut, atau boleh WhatsApp kami nanti terus selepas habis rancangan ini. Sahabat-sahabat terus ambil telefon, buka WhatsApp dan save nombor 011162177797. Itu nombor hotline kita. Sahabat-sahabat boleh WhatsApp bagi tahu nak buat pendaftaran menjadi ahli cepat Quran. Nanti kami akan guide bagaimana untuk melakukan pendaftaran. Itu cara yang kedua untuk mendaftar. Ataupun yang ketiga, sahabat-sahabat terus buat pendaftaran secara langsung di website www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Itulah 3 cara untuk mendaftar. Boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp ke nombor 0116217797, ataupun terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com. Jadi bagi teman-teman yang duduk bersekitaran dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, sahabat-sahabat insya-Allah boleh datang ke pusat pengajian kami juga. Kami mengadakan kelas Al-Quran di pusat pengajian. Ini khusus bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur. Yang mana yang duduk jauh daripada Wangsa Maju Kuala Lumpur, daftar jadi ahli cepat Quran, kami kirimkan buku tersebut ke rumah anda serta rakamannya. InsyaAllah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa syarat untuk menjadi ahli cepat Quran? Syaratnya tidak ada yang besar lah. Syaratnya satu saja, keikhlasan. Janji sahabat-sahabat ikhlas nak belajar, kami juga insya-Allah ikhlas untuk bersama-sama berkongsi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, jangan bimbang tentang komitmen bulanan ataupun tahunan, kerana kita tidak mengenakan yuran bulanan dan juga tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk jadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Dan berita gembira saya nak sampaikan. Berita gembiranya apa? Bersempena dengan hari Malaysia ini, insya-Allah esok adalah hari terakhir kita memberikan promosi yuran keahlian seumur hidup. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak dapatkan kesemua yang saya beritahu tadi, 2 buah buku, rakamannya, rakaman Al-Quran, konsultasi, e-book dan banyak lagi keistimewaan sebagai ahli cepat Quran, untuk mendapatkan semua itu, sahabat-sahabat hanya bayar berapa agak-agaknya? Bukan 8,000, bukan 2,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Sehingga esok sahaja. Sehingga esok sahaja saya ulang, yuran keahlian seumur hidup hanyalah RM250 sahaja. Untuk seumur hidup, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Kadang kita belanjakan kasut yang kita pakai lebih daripada itu harganya, ataupun beg tangan kita yang kita gunakan mungkin setahun 2 tahun saja. Sekarang ni insya-Allah dengan RM250 sahabat-sahabat akan dapat 2 buah buku asas dan tajwid, rakamannya, rakaman Al-Quran, ada hampir 800 video pelajaran, konsultasi seumur hidup insya-Allah dengan hanya RM250 sahaja sehingga 17 September ini, insya-Allah. Selepas itu ada sedikit revision lah dari segi yuran keahliannya. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Join untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk mendapatkan kesemua keistimewaan yang saya beritahu tadi, insya-Allah. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli cepat Quran disarankan untuk menonton, untuk mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam kedua-dua buah buku tersebut yang akan dikirimkan ke rumah anda. InsyaAllah kita berjumpa esok hari pada sambungan bacaan ayatnya. Saya mohon maaf hari ini ada sedikit kekurangan dari segi suara, ada batuk sedikit sebanyak. Sungguhnya yang perfect, yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kurang dan silap itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.